Okey, kita sambung 3.3. Tadi kita buat 3.2 kan. So kita sambung 3.3, tapi sebelum tu cikgu nak ulang 3.2 sikit. Yang mana kamu kena ingat UC Majaraja dia start daripada pembentukan Dubal Negeri-Negeri Melayu Bersekutu NNMB. Dubal. Lepas tu dia buat Majlis Sultan yang mana tak diwujudkan pun sebab raja-raja semua tak sokong Melayu Union. Lepas tu wujudlah Majlis Raja-Raja bila mana PTM diperkenalkan. PTM 1948. Okey, lepas tu ingat Majlis Raja-Raja selepas mereka tak ada perubahan banyak pun, cuma dia berlaku perubahan dari segi anggota dia. Dia masuk yang di-Petua, Negeri Melaka, Penang, Sabah, Sarawak. Okey, lepas tu dia ada juga cerita tentang kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan yang mana fungsi Majlis Raja dia ada beberapa fungsi lah. Dia pilih yang di-Pertuan Agong, timbalan yang Pertuan Agong. Kamu tengok sini. Yang mana, okey. Ni hari ni kita just nak belajar 3.3 yang mana tajuk dia yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, yang ini kamu boleh tengok buku teks muka surat 46. Okey. Okey, muka surat 46. Tengok sikit. Mana dia? Okey, kita tengok institusi yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, baca pengenalan dulu. Okey, Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara. Apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. So maksudnya dalam sistem pemerintahan kita guna sistem raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ini mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Okey, institusi beraja terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja negeri-negeri, institusi yang di-Pertuan Agong, peringkat persekutuan. So, dalam institusi beraja, apa yang maksud kat sini institusi beraja tu ada 3 golongan lah. Pertama, institusi Majlis Raja-Raja. Yang kedua, institusi beraja negeri-negeri, dekat negeri. Dan yang ketiga adalah institusi yang di-Pertuan Agong, peringkat persekutuan. Kita tengok pertama. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara capai kemerdekaan. Ingat lagi form 4 dulu kita dah belajar. Okay, bila nak mereka minta wujudkan satu ketua utama negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. So, jawatan Yang di-Pertuan Agong ni wujud selepas mereka. Okey, yang kedua. Tengok, Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja dalam memerintah 9 buah negeri. Okey, ini cikgu pernah bagi tahu. Yang di-Pertuan Agong, mana nak dapat Yang di-Pertuan Agong ni, macam mana nak pilih? Pilih daripada 9 orang raja-raja negeri Melayu. Iaitu ni Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan. Dia tak termasuk Negeri Selat, Melaka, Pulau Pinang, tak termasuk. Okey, yang ketiga. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. So maksudnya nak pilih Yang di-Pertuan Agong ni Majlis Raja-Raja yang akan uruskan, mereka yang akan lantik. Dia memang dah ada dah selepas negeri ni, negeri mana pula yang akan jadi Yang di-Pertuan Agong. Okay, sekejap kita tengok. Okey, yang keempat. Seiring dengan kewujudan jawatan Yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Semuanya berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Okey, nak lantik Yang di-Pertuan Agong pun sama, yang timbalan pun sama. Okey, itu institusi Yang di-Pertuan Agong. Kita tengok pula. Ni institusi dia. Okey, kamu tengok tadi cikgu cakap kan. Okey, first kita punya Yang di-Pertuan Agong yang pertama masa merdeka adalah Yang di-Pertuan Agong, nama dia Tuanku Abdul Rahman. Kalau Tunku Abdul Rahman itu Perdana Menteri. Ini Tuanku Abdul Rahman. Dia adalah Yang di-Pertuan Agong pertama daripada Negeri Sembilan. Lepas Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. Okey, sampai sini habis 9 negeri Melayu. Bila habis 9 negeri Melayu, dia akan jadi masuk balik Negeri Sembilan. So dia akan ambil pengganti dia. Okey, ambil ni mesti dah meninggal kan yang nama mana dia? Yang nombor 1 ni mesti dah meninggal. So okey, dekat Negeri Sembilan masa tu siapa yang jadi maksudnya siapa yang jadi sultan tu dia pilihlah siapa pula. Okey, so dekat Negeri Sembilan nama Tuanku Jaafar pula. Okey, tengok Kedah ni nombor 5 ni. Kamu tengok nombor 14. Orang yang sama. Nombor 5 Kedah Sultan Abdul Halim. So yang bila yang ke-14 pula pun dia jadi. Sebab apa? Sebab dia belum meninggal. Yang ni dia jadi masa dia muda. So yang ini dia dah tua dah. Okey, Sultan Abdul Halim. Okey, dia orang memegang jawatan 5 tahun lah. Ini adalah kita punya Agong yang sekarang. Okey, Sultan Agungullah, ni nama dia. Sultan Agungullah Yatuddin Al-Muttafa. Dia punya wife dia nama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah. Okey, next. Okey, kedudukan Yang di-Pertuan Agong. Okey, tadi kita belajar tentang institusi Yang di-Pertuan Agong. Kat mana dia duduk kan? Okey, yang pertama siapa, kedua siapa semua tu. Okey, sekarang kita cari kedudukan Yang di-Pertuan Agong.
Okey, kedudukan Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara memang dah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 32. So dalam Perkara 32, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Utama Negara. Selepas mereka, dia merupakan Ketua Utama Negara. Sebagai Ketua Utama, Yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. So Yang di-Pertuan Agong sangat penting dalam sebuah negara. Dia merupakan kedaulatan, ketaatan, perpaduan, ni semua dia lah. Okey. Okey, keutamaan kedudukan. Keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Nak tahu kat mana kedudukan Yang di-Pertuan Agong? So dia adalah yang pertama. Yang di-Pertuan Agong kedudukan dia paling tinggi, Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, kedudukan yang kedua adalah Raja Permaisuri Agong. Yang ketiga, raja-raja dan pemangku raja. Yang keempat, yang dipetua bagi negeri-negeri macam Melaka, Penang, Sabah, Sarawak tu. Okay, yang kelima, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Ini bekas saja. Okay, yang keenam, Perdana Menteri. Dan yang ketujuh adalah Timbalan Perdana Menteri. Okay, ini keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Ini dia punya ranking dia lah. Okey, rumusan. Institusi beraja merupakan penaung rakyat melangkaui semua agama, bangsa, budaya dan fahaman politik. So, Agong ni dia merangkumi semua agama lah. Semua agama, bangsa, budaya semua ni. Okey, sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita untuk memartabatkan institusi beraja kerana institusi ini menjadi lambang kedaulatan negara. So, institusi beraja merupakan lambang kedaulatan negara. Dia juga merupakan lambang perpaduan dan lambang kemuliaan negara juga. Kita tengok ni, asal ada apa lagi tak? Okey, Allah. Kesimpulan pula. Okey, kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kita nak tahu, apa kuasa Yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya? Okay, tadi kita tengok fungsi Majlis Raja kan? Nak tengok kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kamu boleh tengok muka surat 48 dan 49. Okey, kat sini kita ada 3 bidang. Kita tengok atas. Yang di-Pertuan Agong ada kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintahan negara meliputi 3 kuasa. Eksekutif, perundangan, kehakiman. Eksekutif, perundangan, kehakiman. Kita tengok eksekutif. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ni dia punya itulah Jemaah Menteri Pertahanan, Keselamatan, itulah. Okey, so dia Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Okey, apa yang di-Pertuan Agong buat? Melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri, so dia lantik. Okey, Yang di-Pertuan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. So dia lantik. Yang melantik Perdana Menteri, lantik Jemaah Menteri. Baca yang hitam je lah. Apa yang di-Pertuan Agong buat? Melantik Perdana Menteri, Jemaah Menteri. Dia lantik jawatan-jawatan penting. Contohnya Peguam, Panglima Artian Tentera, Ketua Audit. So dia lantik. Okey, lepas tu dari segi ketenteraan, Yang di-Pertuan Agong ni dia merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. So dia adalah ketua tertinggi bagi bahagian ketenteraan. Okey, dibantu ni tengok. Okay, diplomatik untuk berhubung dengan rakyat luar ataupun negara luar. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Melantik diplomat, maksud dia yang lantik orang yang siapa wakil yang akan pergi buat hubungan diplomatik di luar negara. Okey, itu dari segi kuasa eksekutif. Okey, lantik Perdana Menteri, lantik jawatan penting, contoh Peguam, lantik untuk bahagian ketenteraan dia jadi ketua tertinggi. Untuk diplomatik pun dia lantik diplomat. Okey, bagi kuasa perundangan, Yang di-Pertuan Agong memperkenan, maksudnya dia setujulah memperkenan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang mana semua undang-undang yang dibentangkan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan diberi perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bila dah ada perkenan, baru dia akan jadi undang-undang. Takkan disebut dah rang undang-undang. Rang undang-undang maksud rangka dia dulu. Okey, dalam kuasa perundangan, persidangan parlimen. Yang di-Pertuan Agong dia ada kuasa panggil parlimen bersidang. Nak bubarkan parlimen pun dia ada kuasa. So dari segi persidangan parlimen, panggil ataupun berhentikan ataupun nak bubarkan parlimen dia ada kuasa. Dari segi agama, Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Islam. Okey, bagi negeri baginda sendiri. Di negeri baginda sendiri. Okey, ketua agama Islam di negeri-negeri lain. Okey, sultan. Okay. So agama, berkaitan agama. Hak dan keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong ni bertanggungjawab jaga serta lindungi kedudukan istimewa orang Melayu. So dia ada hak dan keistimewaan untuk jaga keistimewaan istimewa orang Melayu. Pengisytiharan darurat. Okey, Yang di-Pertuan Agong boleh buat isytiharkan darurat.
Darurat tak kisah darurat mana-mana pun, darurat yang parlimen ke, darurat negeri pun dia ada kuasa. Okey. Pencarian darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam. So baru dia boleh buat darurat, isiakan darurat. Okay, itu dari segi kuasa perundangan. Okay, dari segi kuasa kehakiman, Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbang oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Okey, so dari segi kehakiman, bahagian kehakiman, Yang di-Pertuan Agong dia lantik hakim. Macam mana lantik hakim atas nasihat Perdana Menteri dan juga beberapa lah, contohnya Suruhanjaya Pelantikan, Majlis Raja-Raja dapat perkenan dia orang jugalah, maksudnya dia orang setuju. Okey, so Yang di-Pertuan Agong pun dia lantik. Okey, dari segi kuasa kehakiman tengok kat sini. Okay, apa dia punya kuasa? Okay, dari segi Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah, Hakim Besar Mahkamah Tinggi, Hakim Besar, bla bla bla. So, kat sini, okey, kat sini maksudnya Yang di-Pertuan Agong dia ada kuasa dari segi kehakiman, yang mana dia boleh lantik semua hakim-hakim ni atas nasihat Perdana Menteri. Okey, dia juga ada kuasa pengampunan. Contohnya dalam hal jenayah, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. So macam kalau salah, kita nak mohon keampunan, boleh mohon melalui Yang di-Pertuan Agong. Okey, baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampun, menangguh dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera. Okey, Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah. Okay, so kalau ada soalan di keluar tentang seseorang anggota tentera telah dijatuhkan hukuman, siapakah yang boleh mengampunkan beliau? So yang boleh mengampunkan orang yang daripada Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah ni semua ni, so orang yang boleh mengampunkan adalah Yang di-Pertuan Agong. Itu fungsi Yang di-Pertuan Agong. Ingat, Yang di-Pertuan Agong kuasa dia meliputi semua bidang. Kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Okey. Kesimpulan, ini dia punya Permaisuri Agong. Tadi cikgu cakap, yang ini kita punya Agong kita, nama dia Sultan Agungah Riyatuddin. Yang ini kita punya Permaisuri Agong, nama dia Tunku Azizah. Okey. Kesimpulan dia, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip rukun negara yang kedua. Sebagai warga negara yang patriotik, kita mesti mengamalkan prinsip tersebut bagi menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai tonggak pemerintahan negara. Okey, habislah untuk 3.3 yang berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong. So hari ini just nak belajar 3.2 dan 3.3 sahaja. Okey, terima kasih.